Jangan saya nak tanya kawan-kawan di sana tu. Sebelum menjawab, saya nak tanya kawan-kawan di sana tu. Itu mengantuk ke penat ke? Atau bukan? Itu sedih ke atau penat? Tak apa. Jangan dia nak mereka pun ada twist plot ni. Dia pening tiba-tiba. But the body language speaks a lot. Yeah. You know, so we know that he's not as jovial and happy as Tan Sri Muhyiddin was. So perhaps whatever he has. Apa kemungkinannya? Saya cuba nak tukar bahasa Melayu balik. Saya rasa mungkin ni saya punya conspiracy theory. Okay. Mungkin ada apa yang kita rasa rundingan backdoor yang sebelum ni berlaku. Okey. Kan maknanya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional suddenly bertemu. Tapi kita kena lihat di situ tidak ada Rafizi Ramli. Ya, tak ada Rafizi menentang habis-habisan dalam kenyataan sebelum ini bahawa tidak akan ada kerjasama politik dengan Zaid Amidi dengan UMNO. Jadi bagi saya kita hari ini masih lagi dalam keadaan spekulasi siapa akan bentuk kerajaan dan berapa bilangan kerusi yang dimiliki oleh Perikatan Nasional dan kemudiannya oleh Pakatan Harapan. Jumlah kerusi itu yang kita mahu tahu dalam konteks hari ini. Jangan biarkan rakyat tu tunggu-tunggu dan kemudiannya umum kita sudah bentuk kerajaan. Hari ini sudah dapat surat daripada istana. Jadi sampai bila-bila pun kita dalam keadaan spekulasi. Inilah politiknya. Saya kira dalam keadaan ini bila ketidakketentuan sebelum ini kepada mereka yang mungkin baru tiba-tiba terjaga daripada tidur. Sebab saya bertalu-talu mesej masuk ni tanya siapa sebenarnya kerajaan ini. Sebelum ini Tan Sri Muhyiddin mengumumkan Perikatan Nasional dan gambarannya adalah bahawa akan ada bersama gabungan disebut sebagai sealiran. Itu istilah yang disebutkan tadi. Dan baru saja kita bersembang-sembang tentang apabila kita melihat jumlah kerusi berdasarkan parti, kelihatannya Perikatan Harapan mendahului. Buat masa ini berapa, Mac? 79 ya. Berbanding yang digambarkan tadi oleh Tan Sri Muhyiddin memiliki 73 untuk Perikatan. Tetapi kita tahu daripada awal hang parlimen memang itulah sifatnya. Jadi perlukan penggabungan. Mungkin dalam beberapa jam ini katanya nak tutup studio pukul 4 tapi kemungkinannya kita bersolat subuh di sini 4.30 kita tambah lagi setengah jam. Yang penting sekarang ini kita harus dengar daripada pimpinan parti yang mungkin bergabung pula. Betul. Itu yang akan mengesahkan sebenarnya GPS, JRS, warisan kiri atau kanan. Dr. Taufik. Ya, sekarang masih belum ada lagi kenyataan yang jelas daripada Borneo. Sebab itulah kita lihat seolah-olah parti politik daripada Semenanjung ni seolah-olah gila talak dengan Borneo dan mereka menunggu-nunggu seolah-olah itulah sebenarnya King Slayer daripada Borneo itu. Bagi saya setakat hari ini, setakat sekarang tidak ada satu perkataan yang jelas daripada Sabah dan Sarawak. Dan inilah sebenarnya merunsingkan saya sendiri sama ada saya perlu tunggu atau balik segera. Dia dekat pukul 4 ni istilah talak pun keluar lah. Dia lagi best. Dia ada temu janji dengan stesen-stesen lain. Popular ya. Okey, kita nak saksikan terlebih dahulu sedikit paparan AR kita sediakan bersama dengan anda. Jom kita tengok apakah antara mungkin paparannya. Mari kita keluarkan perkongsian bersama menjelang sebelum kita menutup 6 kerusi saja lagi 6 kerusi saja yang masih kelabu. Apakah 6 kerusi ini boleh merubah sebarang bentuk penafian kenyataan yang dibuat oleh kedua-dua? Kalau 79 campur 6 berarti 85, 73 campur 6 79. Jadi itu masih kemungkinan yang Okey, ini kita saksikan. Masih lagi kita bawakan bersama dengan anda GPS 22 PAS 22 DAP warisan King Slayer ataupun King Maker yang ditanyakan bersama dengan Dr. Taufik seketika tadi. Apa mungkin UMNO akan terbahagi kepada dua ataupun BN akan terbahagi kepada untuk memihak kepada PH? Sebelum ini pun kita lihat sudah jelas ada UMNO PWTC dan UMNO Putrajaya. Tetapi diselindungi oleh kedua-dua kumpulan ini bahawa tidak ada perpecahan, tidak ada pertembungan antara satu sama lain. Ini politik lah. Politik, jangan tipu rakyat. Kalau terus menipu, rakyat akan menilai. Inilah kesannya PRU 15 ini. Sebab itulah saya lihat kalau selepas ini pun kalau ada kerjasama dengan Perikatan Nasional itu memerlukan satu tekanan daripada UMNO Putrajaya yang terdiri daripada Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Seri Hishamuddin yang menang kerusi itu untuk menekan Presiden supaya menerima Perikatan Nasional bagi membentuk sebuah kerajaan yang baru. Dan saya juga tidak jangka bahawa misalnya mereka akan menerima Pakatan Harapan menjadi sebahagian daripada kerajaan, BN dan Pakatan Harapan. Saya tidak jangka keadaan tersebut berlaku. Kita sedang menyaksikan ini keputusan Bagan Datuk akhirnya
Saya rasa mungkin recount ni agaknya. Sebab kata orang Perak cupoi. Cubui. Ya. 300 majoriti 348 itu. Ini mengingatkan saya kepada Yang Berhormat Pekan sebelum ini, era 98 kalau tak salah, majoritinya 202. Ini 348. Daripada sebelum ini majoriti Bagan Datuk Seri Ahmad Zahimidi 5,000 dan hari ini persaingan sengit yang disaingi oleh Syamsul Iskandar 348. Sam gagal menjadi King Giant Slayer Giant Slayer. 2 kali. Hampir-hampir cedera parah juga tu. Pada minit-minit terakhir. Dan itu realitinya dalam keputusan. Apapun itu yang rasmi dan kita akan terus melihat keputusan ini. Ada 6 sahaja lagi, tetapi dalam 6 itu pun mungkin tidak mengubah apa-apa. Berikutan 2 kenyataan, satu oleh Tan Sri Muhyiddin dan satu lagi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapa yang sebenarnya, betul lah agaknya Lim Guan Eng punya kenyataan tadi kan, baliklah tidur dulu. Bagi saya kenyataan tu bagi mereka yang sudah putus asa, sepatutnya terus bersemangat hingga dapat jumlah kerusi yang benar-benar boleh bentuk kerajaan. Tak tidur 2 hari pun tak ada masalah. Yang ini dapat kerajaan. Tapi sebab dia ketuk pintu istana dah tak ada siapa buka. 3-4 pagi tak ada orang buka dah barangkali. Kita mungkin bersedia untuk hari ini kalau ada sebarang perkenan daripada Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, kalau ada formidable numbers. Ya, tapi itu masalahnya kan. Kerana kalau berdasarkan sekadar kenyataan daripada satu belahan parti, PN dan PH, perlu ada verifikasi. Saya bayangkan istana tentu ingin mendengar daripada parti-parti yang lain. Selagi mana BN, GPS, GRS tidak mengeluarkan kenyataan, mana kedudukan masih dalam limbo. Tidak ada yang pasti. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim bukannya tak ada presiden buat benda yang sama. 2-3 kali dia kata strong, convincing, formidable numbers nak membentuk kerajaan. Tapi like boy cry wolf 2 kali tu, mungkin orang hilang kepercayaan. Tapi GPS dan GRS juga pasti mahukan kerjasama dengan parti yang sudah mesra dengan mereka. Ya. Kerana untuk tempoh yang kita lihat 5 tahun ini panjang untuk mereka saling melengkapi antara satu sama lain. Kerana berdasarkan sejarah sebelum ini pun kita tahu siapa yang lebih mereka gemar untuk adakan kerjasama itu. Dan rasanya antara two evils, because di dalam 2 pakatan politik tersebut, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, ada 2 boogeyman, PAS dan DAP. Antara these two evil tu, PAS tu lebih boleh diterima berbanding dengan DAP dalam konteks inilah. 216 buat masa ini. Kalau berdasarkan kita nak ke Bagan Datuk. Okey, kita akan bersama Bagan Datuk nanti. Sekejap lagi. Cuma kalau berdasarkan kepada pada hari ini ada 4 lagi sebenarnya kursi yang kita masih nantikan kerana tetapi 2 lagi akan tunggu 7 hari bulan Disember nanti. Tinggal 2 saja. Ya. Tapi itu tidak akan banyak mengubah letak duduk apa juga yang sudah ada sekarang. Mungkin kita juga perlu tunggu besok agaknya tutup dulu kedai dan bincang semula besok selepas ada perkembangan. Saya akan nantikan GPS, GRS mengeluarkan kenyataannya, barulah boleh kita indicate sebenarnya. Wow, saya bayangkan presiden-presiden ini tidak tidur malam ni. Sedang bernegosiasi. Tak mustahil juga ada yang memadamkan telefonnya. Ya. Besok je lah bincang. Bateri dah habis. Pujuk berlaku esok agaknya. The problem now is tumpuannya adalah di Perak. PN Perak katanya akan berbincang dengan PN untuk membentuk kerajaan negeri. Ya. Jadi apa mungkin dia berrealisasi kalau kita lihat PN dan juga BN di peringkat Perak dan kemudian akan diterjemahkan kepada peringkat persekutuan. Itu yang saya kata, itulah dinamika yang baru nanti. Kerjasama di peringkat negeri tak akan sama dengan kerjasama peringkat persekutuan. Kalau lihat di Johor, PN adalah pembangkang. Itu tak akan sama dengan apa yang berlaku di Perak. So benda ni akan jadi berbeza-beza. Cuma bila kita nak menyebut berkenaan dengan kestabilan, because tak ada yang solid majority. So PN tu kalau dia beralih daripada menyokong perikatan, tiba-tiba for whatever reason menyokong. Baik, seketika kita akan bersama dengan rakan kita di Bagan Datuk untuk perkembangan terkini dari sana. Ya, masih lagi menantikan isyarat daripada rakan tugas kita di sana. Tapi kita sudah tahu kita majoritinya sudah tahu 348. mungkin hanya memerlukan pengumuman saja daripada pihak SPR.